وإلى كافة الأنبياء والمرسلين ولأزواجه أمهات المؤمنين ولأهل بيته وذرياته وأصحابه أجمعين وثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا وعلمائنا وخصوصا إلى روح شيخ مصنف هذا الكتاب ورسوله وفروعه ومن ينتسب إليه أجمعين شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم. أما بعد. فقال الشيخ أحمد بن محمد زين بن مصطفى بن محمد الفطاني المكي رحمه الله تعالى ورضي الله تعالى عنه ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Dan mustahil lawannya lawan qiyamuhu ta'ala binafsihi. Tidak betul. Dan mustahil betul tak? Betul. Dan mustahil lawannya. Mustahil dengan makna istihalah. Mustahil dengan makna istihalah. Tuh karena mustahil itu ma la yutasawwaru fil aqli wujuduhu, perkara yang tidak digambarkan pada akal adanya. Kena ke perkara sama ada zat atau sifat. Itu dia panggil mustahil. Adapun hak kita nak bercaranya ialah kepala otak kita sendiri tu hukum gapo. Itu otak kita hukum gapo. Qiyamuhu ta'ala bil ghairi. Ada Allah tidak cara zat. Tuh. Jadi akal kita nak hukumnya dengan istihalah. Apa istihalah? Adamu qabulis subuh. Tak terima sungguh. Artinya tidak. Tentu tidak. Gitu. Dan mustahil ini dan istihalah lah lawannya, dan tentu tidaklah lawannya lawan qiyamuhu ta'ala binafsihi. Mana lawannya? Yaitu lawannya tu berkehendaknya Allah kepada zat atau kepada yang menjadikan dia Allah. Ini dua makna bagi qiyamuhu ta'ala binafsihi. Karena kita ulang balik, sengaja ulama letak qiyamuhu ta'ala binafsihi selepas mukhalafah tu kerana nak uji. Lepas dah kita belajar mukhalafah. Tuhan tak serupa akan yang baharu.
Tiba-tiba mari dah lepas mukhalafah, qiyamuhu ta'ala bi nafsihi. Apa? Berdirinya Allah dengan sendiri. Tengok. Maknal mutabadaru minhu, makna yang disegera faham berdiri Allah dengan sendiri, artinya Allah bangun berdiri caca dengan tak ada siapa tolong, dia bangun sendiri. Kalau faham makna lagu tu, adalah bukan ahli sunnah wal jamaah walau ngaji sifat 20. Salah. Tu bukan makna qiyamuhu ta'ala bi nafsihi, berdirinya Allah Ta'ala dengan sendiri, artinya Allah bangun caca dengan tak ada siapa tolong, kan? Lepas tu apa makna qiyamuhu ta'ala bi nafsihi? Yani ada Allah bahasa zat. Tok Diskam dia terjemuh qiyamuhu ta'ala bi nafsihi, ada Allah cara-cara zat. Cara-cara zat. Kenapa nak bercara ni orang panggil qiyamuhu ta'ala bi nafsihi ni? Ialah Allah tu ialah zat yang bersifat, bukan satu sifat yang ada di zat. Apatah lagi jisim atau arak, lebih-lebih lagi. Kerana perkara ni perkara ni ada 4 jenis, 4 kategori. Mana? Ada satu perkara tu dia berkehendak kepada fa'il, Tuhan yang menjadi, dan berkehendak kepada menupai pada benda lain. Ini dia panggil arak. Sifat yang ada di kita kan. Ilmu kita, pelihat kita, pendengar kita, ini arak dia panggil. Benda hak baru kedatangan. Taghayyur, terima perubahan. Lagi pula sama ada kok balik berkurang atau kok balik bertambah. Tu fikir tengok sendirilah. Masa kecil-kecil beranak mula, abang haji tak akan spek lagi dah tu ni. Kau pakai spek dah mak tubik beruk mak tu pakai spek dia ada lagi dah tu ni. Ada lagi, tak ada tubik pakai spek dah. Kejuk mak kita dah tu ni. Tak ada pakai spek lagi. Pas nampak dah jauh-jauh. Tubik beruk mak tu gitu liu-liang. Dah. Nampak dekat telinga pun dengar dekat tak dengar jauh-jauh. Sebab itulah orang tuanya bila tubik anak juga sunat azan qomat kat telinga kanan ke telinga kiri. Bukan boleh anak unggah ke masjid pasal spek kabak masjid Allahu akbar. Begitu. Itu ni. Anak dia tak dengar. Dia tuak di telinga anak dia. Allahu akbar, Allahu akbar. Apa? Sifat pendengar tu ada tapi baru kedatangan. Dengar halu-halu, dekat-dekat dengar. Jauh-jauh tak dengar dah. Jauh-jauh tak nampak dah. Ring tak gagah. Tak ada kata tubik perut mak juga. Jogging dah dah. Itu arak. Sifat kita tu arak yang menumpang pada jisim kita. Terima perubahan. Kok balik bertambah atau berkurang. Tengok. Lama sikit kau jelah mata. Boleh tengok segala benda. Lama sikit. Jauh tak nampak, dekat nampak. Atau dekat tak nampak, jauh nampak. Gabung jauh, gabung dekat pula panggil. Kaspek pula. Tambah power lah. Lama-lama lagi. Mana nampak tak kaspek lah ni? Tahu, makan kerok ni dah. Itu nak cerita sifat pelihat kita tu arak yang menumpang pada jisim kita. Terima pertambahan, terima berkurang. Lagi pula arak ni berhajat, berkehendak kepada yang menjadi. Kalau Allah arak, makhluk Allah Ta'ala. Yang keduanya jisim atau jirim, dia panggil jisim lagi jirim atau jauha fardim. Ada benda bertokar, boleh kerak, boleh belah, boleh kisi, dia panggil jirim lagi jisim lagi jirim. Kalau halus sangat bertokar, tak boleh nak kerak, tak boleh nak belah, tak boleh nak kisi. Sebab tak ada panjang, tak ada besar, tak ada tebal di dia. Maka dipanggil jauha fardin. Gapo dia ni? Makhluk. Tubuh makhluk ni tak ada hak tak berjisim, tak berdiri. Semua jisim jirim lah ke. Tengok gapo? Meja, tokor jisim jirim. Cawai, kitab, handphone, mikrofon, kita sendiri, baju, sejadah, kapek, gapo semua tak ada. Angin, jisim jirim. Ada yang komen di Facebook yang kata ada makhluk tak berjisim jirim, kata angin. Allah nak kau bodohnya mengaji sains sekolah mana ni? Jisim jirim lah angin ni. Air cuma sifat dia beza. Tak sama dengan dinding, dengan batu. Jisim jirim, angin pun jisim jirim sama dak sifat jisim jirim.
dinding dengan angin tak sama. Angin kita boleh tepuh, langgar dia masuk. Dia sepak tubik. Bila tubuh kita masuk, dia sepak tubik. Dia tak masuk tubuh kita. Masuk ke ustaz kan, sebab tu kembur perut apa tu. Ni. Tapi dia jenis gua panggil. Air, sebab tu kita boleh berenang lah air. Dinding terak hatuk kepala tak tahu. Tak pecah kepala kita, pecah dinding dua tu. Tak ada makhluk hak tak berjisim, tak berjiring. Semua berjisim berjiring. Jisim ni tak berajak kepada benda lain untuk tupai diri dia, tapi dia berajak kepada fa'il yang menjadi. Itu jisim jiring. Zat makhluk dia panggil. Zat pun dia panggil, jisim jiring pun dia panggil. Yang ketiganya sifat. Sifat-sifat Allah Ta'ala. Ini dia tak berajak kepada fa'il yang menjadi, kerana sifat-sifat Allah Ta'ala qadimah. Semua qadim belakang. Ada di zat Allah Ta'ala sedia kala. Tapi nak ada dia tu ada di zat. Tu dia berajak kepada di zat Allah Ta'ala. Tak boleh cerah tangga daripada zat. Itu. Maka Allah Ta'ala kalau dia sifat, maka sifat wujudiyah tidak boleh bersifat selain daripada diri dia. Tu sudah sifat wujudiyah. Kudrat tak boleh bersifat dengan kudrat. Kalau kudrat boleh bersifat dengan kudrat. Kudrat ada di sifat kudrat boleh bersifat dengan kudrat juga. Kudrat ada di kudrat kudrat boleh bersifat dengan kudrat. Kudrat ada di kudrat kudrat boleh bersifat kudrat. Kudrat ada pakai bela tahu. Tak sasa dia panggil. Jadi sifat wujudiyah tu tidak boleh bersifat dengan sifat wujudiyah yang lain selain diri dia tu sudah sifat wujudiyah dah. Tapi dia boleh bersifat dengan nafsiyah dan salbiyah. Gitu. Sebab tu sifat kudrat. Ada tak? Ada. Sedia dah? Sedia. Kekal dah? Kekal. Serupa dengan kudrat kita? Tak serupa. Dah. Berajak kepada fa'il yang menjadi? Tak berajak. Masuk juga qiyamuhu ta'ala binafsihi, tapi pada makna yang kedua, tidak makna yang pertama. Itu. Sebab tu qiyamuhu ta'ala binafsihi ni lepas dah kita bahas dua makna kan? La yahtaju ilal mahalli, tidak berhajat kepada tempat, yakni aizat. Mahal situ dengan makna zat, bukan mahal dengan makna makan, bukan. Ada yang mengajar sifat 20 kata Allah la yahtaju ilal mahalli, tidak berhajat Allah Ta'ala pada tempat. Allah mawjudun bila makanin. Tu biar kau tu je cara. Tak kena tu. Allah mawjud bila makan tu salah satu makna perbahasan dalam mukhalafatuhu ta'ala lil hawadisi. Lepas tu qiyamuhu ta'ala binafsihi dengan makna la yahtaju ilal mahalli, tak berajak kepada mahal. Mahal situ aizat. Itu mana? Tempat situ makna zat. Bukan makan, bukan tempat. Tempat tu sendiri perkara hak direntikan pada akal kita. Umurun i'tibariyah tapi intizaiyah. Intiza' diambil faham daripada perkara hak nampak dengan mata kepala. Ada Maulana mana tahu dia kata Tuhan ni bertempat tak ada masalah, dia kata, sebab tempat tu pun tak ada, dia kata tempat ni amrun iktibari saja. Betul dah tu, amrun iktibari tu sebut betul dah, tak salah dah. Tapi amrun iktibari ni ada dua, amrun iktibari ikhtira'i, amrun iktibari intizai. Kalau amrun iktibari ikhtira'i memang tak ada sungguh-sungguh, Adam yang ada tak ada betul-betul. Mana contoh sok motor guru sebut gajah kepala sejuta. Orang cari jumpa ada tak? Zoo mana? Ni kata zoo negara, zoo dunia pun tak ada gajah kepala sejuta. Tapi kita pejam mata gajah, nampak tak dalam kepala otak nampak? Kepala dia sejuta. Kira lagi kepala dia dapat sejuta je lah tu. Sungguh dalam kepala otak semata-mata tak ada langsung pada kharij, pada mata kepala. Itu orang panggil amrun iktibari ikhtira' dia panggil. Rekor betul-betul. Satu lagi dia panggil amrun iktibari intiza'. Ni sungguh dalam kepala otak, sungguh diri perkara tu tak ada, tapi boleh kata sungguh dalam kepala otak tu kerana dipaham daripada perkara yang ada pada mata kepala kita. Mana diri kita faham kata cawan bertempat di atas piring, cawan duduk atas piring, cawan duduk atas piring. Mana cawan bertempat di atas, cawan ke gelas ni? Gelas. Gelas bertempat di atas piring. Entah. Kita ambil gelas, duduk mana? Duduk mana? Berada di mana? Bertempat di mana artinya? Duduk atas piring inilah. Kita pergi tengok. Duduk atas piring. Faham tak?
Peh dah duduk atas piring. Peh. Tapi hak kita nampak tu ada tak? Tempat bagi gelas berada di atas piring. Ada? Tak ada di tempat. Tapi faham kata gelas ni duduk di atas piring. Faham? Bertempat di atas piring. Kenapa? Karena hasilnya satu jisim berdempet dengan jisim yang lain, reti tempat. Nah gitu. Nah, satu jisim berdempet dengan jisim yang lain, maka reti tempat. Faham tempat tu. Faham tu orang panggil amrun i'tibari. Diri tempat dah? Tak ada. Ni cawan. Ni gelas, ni piring. Mana tempat? Duk mana tempat? Mana tempat? Ada tak? Ni plastik nudung ya. Duk mana diri tempat duk mana? Tak ada, tak ada. Tapi boleh reti tu. Karena hasilnya berdempet satu jisim pada jisim yang lain, reti gelas bertempat di atas piring. Pahala kita tahu Tuhan bertempat. Mana Tuhan satu jisim bertepek pada jisim yang lain. Berat tu. Tu abang kita jisim. Itu bahaya. Dah. Itu bercara dah lepas dalam sifat mukhalafah tuhu lil hawadisi. Adapun mahal di sini bukan dengan mana tahu. Mahal di sini mana zat. Tu. Jadi Allah Ta'ala bukan sifat. Kalau Allah Ta'ala tu sifat, maka tak bersifat lah dengan kudrat, iradah, ilmu, hayat, samak, basar, kalam. Nah, sebab apa? Sebab sifat wujudiyah tu tidak boleh bersifat dengan sifat wujudiyah yang lain selain daripada diri dia tu sudah sifat wujudiyah dah. Kudrat tak boleh bersifat dengan iradah, kudrat tak boleh bersifat dengan kudrat, kudrat tak boleh bersifat dengan ilmu, tak boleh. Jadi kalau Allah tu sifat ada di zat, maka tak ada kudrat, iradah, ilmu, hayat, samak, basar, kalam. Nah, tak ada sifat, kosong sifat. Sebab apa? Dia tu sifat dah. Adapun sifat wujudiyah tu boleh bersifat dengan sifat nafsiyah dan salbiyah. Boleh. Sebab tu kita belajar sebelum ni kan? Belajar dak lagi kudrat dak lagi. Ingat kau masuk dah sifat kudrat. Nanti kita akan masuk sifat kudrat tu depan tu lepas wahdaniyah. Lambat lagi tahulah ni. Tu kudrat. Nah, Allahu qadirun bi qudratihi hiya sifatuhu wal qudratu hiya sifatun wujudiyatun qadimatun baqiyatun. Nah, mukhalafatun li qudratinal hawadithi la yahtaju ilal fa'ili wa wahdahu. Wa wahdahu. Betul? Qa'imatun bi dzatillahi ta'ala. Gitu kan? Allah zat yang maha amat berkuasa dengan bersepakai di zatnya sifat berkuasa, yang sifat berkuasa itu ialah satu sifat yang sungguh lagi ada. Masuk sifat nafsiyah. Masuk. Baqiyatun qadimatun, sifat kudrat tu sedia, tak ada awal bagi ada. Baqiyatun, kekal, tak serupa dengan kudrat kita yang baharu. Masuk mukhalafah. La yahtaju ilal fa'il, tak ada berajak kepada orang lain yang menjadikan kudrat di zat Allah Ta'ala. Kalau berajak kepada yang lain menjadikan kudrat di Allah Ta'ala, maka kudrat Allah Ta'ala tu bukan sifat, bukan arak macam kita, kudrat kita ni ya. Arak berkurang bertambah, terima perubahan. Batu masa tua tu kan, walaupun masa muda mula tu orang panggil johel semua, duk ayat ke cucu kata tu ayah mula, kalau muda-muda mula johel semua belum lari. Mula pala ni jangan kata belum lari, belum berjalan, bukan lah tu ayah getar gegap ge tukar. Pas mana aku dekat dulu. Itu nak ayat kata kudrat tu makhluk ni arak yang menumpang pada jiri, terima perubahan kok balik bertambah dan berkurang. Allah kudratnya sifat semati, tidak berhajat kepada fa'il yang menjadi. Ada berapa kudrat Tuhan? Wahdah, satu saja. Itu masuk wahdahnya. Jadi sifat wujudiyah, zat pun wujudiyah, sifat pun wujudiyah, itu boleh bersifat dengan sifat nafsiyah dan salbiyah. Ingat baik-baik. Ada satu orang ustaz agak mengajar sifat 20. Kamu dengar dia. Pelik-pelik saja buat ni. Ni ngaji mana? Hari duk mengajar pelik-pelik itu. Dia kata sifat wujud ni adalah sifat wujudiyah. Tak kena tu. Sobat ambo sendiri tapi dia tu pelik sikit lah. Duk lawan kuat Ibnu Arabi kan. Nama Ustaz Nodrus. Tu kuat sangat je lawan Ibnu Arabi, kuat sungguh lah. Kuat berdoa. Itulah ke dia lah, dia punya pasal lah tu ni. Tapi dia ada ngajar sifat 20 kan. Dia kata sifat wujud ni ialah sifat wujudiyah. Tak kena tu.
Sifat wujud itu bukan sifat wujudiyah. Sifat wujud itu sifat nafsiyah atau sifat zatiyah. Sifat nafsiyah, sifat nak cerita zat. Tu sifat nak cerita zat tu diri tu tu. Ada tu sendiri tu bukan ada. Kalau wujud tu ialah wujudiyah, mana ada tu bahasa ada. Boleh nampak tengok ada. Boleh tengok ada. Ada. Ustaz ada tak ni? Ada. Duk mana ada ustaz? Atas dahi? Atas belakang? Duk dada? Duk perut? Ada. Ada tu tak ada. Kalau mengikut Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, wujud-wujud ainul mawjud. Ada tu kena ke diri ada tu sendiri tu zat. Gitulah. Kita ada ustaz ada. Ada tu kena ke? Kena ke tubuh dia ada. Duk mana ada? La zaid ala zat. Bukan benda asing daripada zat. Tak ada. Ada tu tak ada. Tu pening balik ngaji dia tu. Kalau ikut Asy'ariyah, wujud-wujud tu amrun i'tibariyah. Hak dikira-kira sungguh pada akal saja. Tak ada pada diri perkara, tak ada pada diri saya ni, tak ada wujud. Meja ada tak meja? Ada. Kita pun tengok meja. Nampak ke apa? Nampak meja saja ke nampak ngada-ada meja tu nampak ada? Ada meja pun ada gitu. Enggak. Kalau mengikut Imam Maturidiyah, Imam Abi Mansur Al-Maturidi, wujud-wujud tu bukan hanya sungguh pada akal, tapi sungguh juga pada kharij dia panggil. Orang panggil amrun khariji. Amrun khariji, bukan amrun i'tibari, amrun khariji. Apa? Hal dia panggil halun nafsiyah. Al halu sabitatu lizati ma damati zatu ghairu mu'allalatin bi'illatin. Tidak dikeranakan dengan satu kerana. Satu kelakuan yang tak naik siapa ada tak tahu siapa tak ada. Sabit bagi zat, sungguh bagi zat. Selama mana ada zat tak dikeranakan dengan satu kerana. Tu payah sikit tu kau tu. Jadi kalau tanya Tuhan ada ke tak? Ada. Jawab ada lah, jawab tak ada kafir. Tuhan ada ke tak? Ada lah Tuhan. Ada Tuhan tu ada ke tak? Asy'ariyah jawab tak? Tak ada. Ada tu bukan ada. Ada tu sungguh saja. Itu. Kalau Maturidiyah, Allah ada tak? Ada. Itu orang panggil usulul aqaid, tak boleh. Tak boleh khilaf tu. Allah ada ke tak? Ada. Ada Allah ada ke tak? Tak naik siapa tahap ada, tak turun siapa tahap tak ada. Sabit bagi zat selama mana ada zat tak dikeranakan ada satu kerana. Itu Maturidiyah. Payah sikit nak faham kau tu. Tu. Jadi tak boleh kita kata gitu. Sifat wujud ni ialah sifat wujudiyah. Itu orang panggil apa? Kita buat sendiri istilah dalam ilmu. Tu kacau jadi. Tu ni kacau jadi. Ilmu ni ada mustalahat dia sendiri. Tak boleh kita nak reka sendiri. Mata kalau kita ni pandai baca Quran, kita nak reka. Hak idra kita kata izhar. Ikut aku nak panggil izhar. Apa pergi ya? Mana boleh itu? Betulkah habis orang mengaji peningnya. Setiap ilmu tu, fan ilmu ada mustalahat dia. Itu. Habis situ. Kalau gitu kita yang tika Allah Ta'ala tu qiyamuhu ta'ala binafsihi apa? Ada dia bahasa zat. Itu. Kenapa? Yang keempatnya apa? Nak cerita yang keempatnya, satu benda hak tak berajak kepada fa'il dan tak berajak kepada benda lain untuk tupai diri dia. Inilah dipanggil zat. Ini dipanggil zat. Jadi qiyamuhu ta'ala binafsihi ini nak cerita Allah tu ialah zat yang bersifat dengan segala sifat kamalah. Bukan Allah tu satu sifat kamalah yang ada di satu zat. Apatah lagi jisim atau arok, kok lagi sangat. Tu makhluk. Baik. Jadi bila kita dah pergi lagu tu, nak isbat pula istihalatul mustahil. Tadi wujubul wajib. Mesti Allah Ta'ala ada bahasa zat. Apa bahasa zat? Ada bahasa zat. Qiyamu ta'ala binafsih. La yahtaju ilal mahalli ay zati wa la yahtaju ilal fa'ili ay muqassisi. Dia tak berajak kepada zat lain untuk tupai diri dia, dan dia tak berajak kepada fa'il, pembuat yang lain untuk menjadikan zat dia. Itu. Baik, habis. Kalau gitu, dan mustahil dan istihalah gitu. Kenapa? Karena lawannya tu memang mustahil. Kalau orang ngaji kata, dan mustahilnya dua kali mustahil. Jadi mustahil mula-mula tu dengan makna istihalah. Itu.
Dan mustahil lawannya, dan tentu tidak. Yani istihalah lah lawannya, lawan qiyamu ta'ala binafsi. Lawan ni kena faham molek. Lawan ni bukan lawan macam lembu tanya tanduk lembu badi duk gocoh sparring tomo, itu bukan begitu. Nah, macam Dr. Mazhar duk faham. Apa ngaji sifat 20 kata? Allah wujud. Wujud artinya ada. Ada siapa? Ada Allah. Lawannya lawan ada, tiada. Tak ada. Belawai tak ada. Ya silap faham tu. Ingat kalau lawan tu macam lembu duk belawai badi duk menanduk mutangih, tanduk aku tangih belawai badi meneh. Nah, bukan belawai makna tu. Lawan dengan mana tak boleh beripu sekali. Yang gitu Nah, ada tak boleh beripu sekali dengan tak ada. Kalau mu'atikah Allah ada, mesti. Maka tak ada Allah, tentu tidak. Lagu tu ngaji sifat 20 ni. Bukan duk bila bodoh gitu dah. Kata ni. Pas lawan, lawan pula. Tadi ada, lepas tu belawai. Tak ada pula dah tu Ada ke tak ada dia tak faham. Nah, memang gitulah. Tu. Apa dalam syair kata? Banyak benar orang yang melawat. Kam min muzayyifin sahiha li ajli fahmi qaumihi qabiha. Itu ramai mana orang lawat benda hak betul. Sebab apa? Tak ada kenapa. Li ajli fahmi qaumihi qabiha. Kerana kefahaman puak dia tu qabih, buruk, tak faham. Sebab tu dia berlawan. Itu dalam kitab Matan Sulamul Munawwarah, Sulamul Mantiq, syair itu. Kam min muzayyifin sahiha li ajli fahmi qaumihi qabiha. Ramai mana orang lawan benda hak betul, tidak kerana lain, kerana kefahaman kaum tu qabihan, apa? Buruk. Dia baca seorang ilmu tauhid, dia beli kitab, dia baca seorang. Wujud artinya ada, lawannya tiada. Oh, pelik mengaji ilmu ni. Lawan-lawan pas tak ada pula dah. Dia baca seorang gitu. Tak bodoh apa, tak zak apa. Man akhadha ilmal aqaidi minal kutubi bila syaikhin dakhalat fi qalbihi al awhamu. Siapa yang ambil ilmu akidah daripada kitab semata-mata tanpa guru? Kalau yang mengaji tak apa, yang mengaji bahaya beli kitab ke nak baca untuk nambah maklumat ke tak apa, bukan kata mengaji ngatuk baca tak boleh. Berat tu batiniah pula lagu tu. Ilmu ni mesti guru saja. Baca tak boleh, tak boleh itu. Ilmu ni syaratnya mesti kena ada irsyadu ustazi, petunjuk tu guru. Lepas tu kita pun kena telaah ke. Tok guru mungkin ada silap ke? Nak ada ni. Hidup syarah gitu gini tak ingat ada-ada, kita duk baca, oi. Asal macam tak betul ni Tok Guru. Ada juga gitu. Nah. Ni dak baca saja, beli buku banyak baca. Tak ada tak gitu. Bila syaikhin tanpa Tok Guru. Nah, dakhalat fi qalbihi al-awhamu, masuk dalam perut hati dia tu oleh segala waham. Sengka-sengka. Saya rasa lagu ni, duk main rasa macam ni kot. Tu. Banyak lagu tu lah ni. Dalam komen YouTube, Facebook boleh tengok. Nak sokong ngelah ada-ada. Kata Maturidiyah mengisbatkan Allah mempunyai suara. Ngaji mana bodoh gitu. Bila masa pula Maturidiyah kata Tuhan ada suara pula nya. Nah, dia tak faham. Perbahasan situ bukan sifat kalam nafsi. Duk bahas itu orang panggil kalam masdari. Apa makna Tuhan berkata-kata dengan Nabi Musa? Wa kallamallahu Musa taklima. Berkata-kata oleh Allah akan Musa sebagai berkata-kata. Kata-kata sengerti maknanya. Lagu mana makna kata-kata Allah Taala akan Musa? Kecek ini. Assalamualaikum Musa. Waalaikumsalam Tuhan. Apa khabar Musa? Sehat. Gitu Tuhan ke mana? Lagu nilah kita. Gitu kah? Bukan mana gitu. Mana gitu sesak, dia gitu ngobrol gitu ni. Hai, bukan mana gitu. Apa makna Tuhan cakap dengan Musa? Khilaf antara Maturidiyah dengan Asy'ariyah. Nah, khilaf tu pada kalam masdari. Tapi dua-duanya mengisbatkan ada di zat Allah kalam nafsi. Perkata tu ada, berkata-kata nafsi tu ada. Apa berkata-kata Allah dengan Musa? Kata Asy'ariyah, Allah buka hijab, tirai, dinding yang maknawi. Diberikan kepada Nabi Musa tu kekuatan yang lain.
untuk dapat dengar sifat perkata Allah, kalam nafsi Allah, berkata-kata nafsi Allah yang tidak ada huruf, tidak ada suara. Kemudian diberi faham apa yang Allah Ta'ala nak khitabkan kepada Nabi Musa. Kerana kalam Allah sifat ma'ani, sifat wujudiyah. Nah, maka kullu mawjudin yasihu an yura yasihu an yasma. Tiap-tiap benda ada sah untuk dilihat, sah untuk didengar. Itu Asy'ariyah. Maturidiyah kata mustahil pada adat nak dengar benda hak tak ada suara, tak ada bahasa ni tu boleh dengar pada adat, tak boleh dengar pada adat, menyalahi adat dia panggil. Maka hukum adat sah menyalahi, tak ada masalah. Tapi kata Maturidiyah, Allah Ta'ala bercakap dengan Musa dengan makna Allah menciptakan suara huruf yang baru, suara huruf yang baru. Nabi Musa dengar huruf suara yang baru tu, faham apa yang nak dikhitab, dituju oleh Allah, kalam nafsi yang ada di zat Allah Ta'ala. Itu Mu'tazilah pula, Tuhan tak ada kalam nafsi. Nah, sebab apa? Kalam mesti berhuruf bersuara. Lepas tu Allah Ta'ala bercakap Musa apa? Tuhan buat pada pokok, pada dinding ke bunyi suara keluar huruf, itulah kalamullah. Jadi dinding hak kecek Tuhan hak kena lagu tu. Itu Mu'tazilah. Nah, jadi Maturidiyah dengan Asy'ariyah sama-sama isbat bahawasanya di zat Allah ada kalam nafsi. Bezanya bagaimana Tuhan kecek tu? Asy'ariyah buka hijab, tutup hijab. Maturidiyah jadikan huruf suara yang baru. Jadi itu makhluk lah. Bukan suara tu. Bukan suara tu. Ya Musa. Bukan gitu. Dah. Tuhan buat huruf suara yang baru. Makhluk. Nah, suara dan huruf tu baru, makhluk Allah Ta'ala jadikan. Nah, didengarkan huruf suara tu, maka faham oleh Nabi Musa apa kalam nafsi yang ada di zat Allah, nak khitab, nak tuju, cakap apa, nak suruh semaya ke nak suruh apa, itu banyak khitab. Itu. Nah, tapi oleh kerana dia beli kitab, dia baca sarai, dia tahu. Maturidiyah sama seperti Mu'tazilah, sebab sama-sama mengatakan Tuhan mempunyai suara. Salah. Dosa dengan Maturidiyah, dosa dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah tu sesat, tapi dosa sebab apa? Fitnah pada Mu'tazilah. Mu'tazilah tak kata Tuhan ada suara. Mu'tazilah takut. Mu'tazilah lah paling takut sekali nak kata Tuhan ada kalam. Sebab bagi dia kalam mesti berhuruf bersuara. Nah, Ahli Sunnah kata kalam tak mesti berhuruf bersuara. Nah, dalam hati kita ni ada tak kita bercakap ke apa? Ada tak? Macam kalau tengok cerita sinetron Indonesia banyak dia panggil apa ni? Cakap pada hati dia panggil apa? Monolog ke apa? Monolog deh. Monolog lah. Aduh dong dalam hati ya. Duk cakap banyak tu. Sinetron Indonesia tu banyak gitu. Berhuruf bersuara tak? Bunyi. Ada bunyi. Kalau berhuruf sing saja tu gigi banyak mana saja tu pecah dada, pecah berat tu ada bersembuh darah tu ada tak? Ada. Sebab tu katanya akhtal innal kalama la fil fuadi wa innama ju'ilal lisanu 'alal fuadi dalilan. Hanya sanya kalam yang sebenar tu dalam perut, dalam hati kita, dijadikan lidah sebagai nak menunjukkan apa yang ada di dalam hati kita. Itu kan? Tu jadi Ahli Sunnah kata bila sebut kata kalam tak semestinya kena huruf suara. Ada kalam yang tidak berhuruf, tidak suara. Mana? Kalam nafsi. Kalam hak kita bercakap dalam hati. Kalau kita ni hudusun nafsi, hadisun nafsi. Hadisun nafsi, bukan hudusun nafsi. Hadisun nafsi, hak cakap dalam hati. Ngongeng cakap dalam hati. Tu tapi hak kita tu arak yang menumpang pada hati kita tu. Sebab tu khatir dia panggil. Kadang-kadang mari dah ni nak cakap gapon kalau ceramah, betul ceramah. Aku nak cakap gini penutupnya gini. Bawa ceramah sedap-sedap tu guru dia mari. Mak duduk dalam majlis. Hilang habis gapo hak dia, cedek nak cakap dekat sini. Allah dia kata maaf banyak untuk guru ambo ada ni. Ambo tak nak cakap gapo perlu kerja habis dah. Hilang. Itu dia kata arak. Kalam yang ada dalam hati kita tu ialah arak yang menumpang pada diri kita. Mana boleh bertambah, boleh berkurang. Itu. Adapun Allah sifat kalam sungguh. Tak bertambah, tak berkurang. Itulah gitulah. Itu nanti perbahasa sifat kalam. Cuma nak cerita katanya apa? Sama orang lah ni yang tauhid akidah ni, dia tak ngaji. Dia beli kitab, dia baca sendiri.
Lepas tu berasa lain yang komen di Facebook. Oh, hebat. hebat orang lah ni. Payah dah nak kritik tok guru pun ada. Nah, tok guru komen kata syukur banyaklah ke Tuhan. Dia pun balas komen. Ustaz, jangan panggil Tuhan. Panggil Allah lah. Tuhan ni banyak. Ya. Tuhan ni banyak. Tapi kalau Tuhan banyak kan? Tuhan ada apa Tuhan? Tuhan ada apa Tuhan? So tak ada lala. Sebut Allah kena ke Tuhan tu. Sebut Tuhan kena ke Allah tu. Tak ada lagi mari dah. Lepas tu, hok duk batukih ke apa tu? Tuhan ke? Kata orang Hindu panggil Tuhan. Orang Hindu panggil. Mu nak jadi Hindu ke? Panggil Tuhan tu. Lagu tu Oh, Tuhan banyak ya. Tuhan banyak. Mu kafir lah Tuhan banyak. Apa nak tiru orang kafirnya? Kita Tuhan saja. Sebut Allah kena Tuhan tu. Sebut Tuhan kena ke Allah tu juga. Nak tu guru dia ni. Lepas tu pada segala puji bagi Tuhan. Segala puji bagi Tuhan. Tuhan dia. Apa tak panggil Allah? Allah kena Tuhan tu. Sebut Tuhan kena ke Allah tu juga. Ngana Tuhan so tak ada lalang. Lepas tu hok duduk batu kih, hok duduk Kelantan, duduk tidur tak bangun-bangun, caca tak duduk-duduk. Tu bukan Tuhan. Demo tu panggil Tuhan. Tuhan plesu. Tuhan plesu Tuhan. Duit plesu duit Pergi beli guna duit plesu. Atau bukan duit ni, duit plesu ni. Duit juga. Nak apa kau cashier situ kan. Nak tu ni. Tu lagu tu. Orang lah ni ngaji agama kok mana. Habis. Tu makna lawannya, tu makna tak boleh hipu sekali. Ada tak boleh hipu tak ada. Nah, kalau mu isbat Allah mesti ada, tak ada Allah tentu tidak. Itu. Allah mesti sedia, baharu Allah tentu tidak. Allah mesti kekal, binasa Allah tentu tidak. Tentu tidak tu akal kita istihalah tadi. Tu. Tak serupa mesti Allah tak serupa, serupa Allah tentu tidak. Itu makna lawan. Lawan ni makna tak boleh beripu sekali. Hidup pahal lawan ni supaya duk tonyoh gitu, kepala tanduk lembu dengan lembu duk menanduk. Itu dah. Apa gerak? Yaitu lawannya, lawan qiyamuhu ta'ala binafsihi dengan makna dua makna. La yahtaju ila zati ilal mahalli ay zati wa la yahtaju ilal fa'ili. Berkehendaknya Allah yahtaju ila mahalli. Itu lawan dia. Atau kepada yang menjadi mana? Atau berkehendak. Berkehendak sini berhajat sebab tu guru kita Kelantan dia tak berahi terjemah iradat dengan mana kehendak. Takut pahal kata berhajat. Berhajat Kelantan ni ada dua makna berkehendak. Berkehendak dengan makna nak, ikhtiar. Itu tak apa. Itu memang Allah Ta'ala ada sifat iradat dengan makna berkehendak, dengan makna pilihan Allah, ikhtiar Allah. Allahu fa'ilul mukhtar. Allah sang tukang yang berbuat, yang memilih, yang maha memilih. Tuhan sendiri pilih nak buat apa-apa. Bukan nak makan buat bodoh gitu dah. Itu ni. Memang fa'alul lima yurid. Tuhan buat apa yang dia kehendak. Itu. Jadi kehendak dengan makna ikhtiar, dengan makna pilih, nak sah. Tapi Kelantan ni kehendak ada sesuatu makna. Kehendak dengan mana kandak. Itu ni. Kalau orang kita lagi, mak kawan kandak ke demo ni. Kandak tu mana kawan berhajat ke demo. Siap. Kalau berkehendak dengan mana berhajat, rasa sebab tu berkehendak sini dengan mana berhajat. Itu. Berhajatnya Allah kepada zat atau berhajatnya Allah kepada yang menjadikan dia Allah. Apa kita nak hukum? Istihalah. Tentu tidak. Secara simpul, secara bahasa ringkasnya, qiyamuhu ta'ala bil ghairi. Ada Allah cara-cara lain daripada zat. Okey, qiyamuhu ta'ala bi nafsi maknanya ada Allah cara-cara zat. Bukan sifat apatah lagi jisim atau arah. Kalau gitu ada Allah cara-cara lain pada zat? Tentu tidak. Apa cara-cara lain pada zat? Dengan makna yahtaju ilal fa'ili wa yahtaju ilal mahalli aizati. Tentu tidak. Itu. Kalau gitu dalilnya mana? Kemah tu pergi dah tu. Wujubul wajib kemah, i'tikad kemah. Istihalatul mustahil pun i'tikad kemah. Tak lepas kena tahu dah dalil. Ini makna dalil hak kita kena kuasai hak ni. Dalil ni manusia ni jenis bakat dia ada dalil hak tu guna aziz ayat. Hak ni dah dalil, makna dalil hak kita nak reti tentang ketuhanan kita.
Tuhan kita. Sifat-sifat ketuhanan kita. Bukan dalil hak dalam fiqh tu dah. Dalil hak fiqh nu payah kita nak faham. Nah. Sebab itulah orang panggil dalam bab fiqh furu' di kita bukan mujtahid, wajib muqallid, wajib taklid. Tu. Sebab dalilnya payah. Payah nak faham. Nah. Tu. Kalau kata mana dalil babi haram? Innama harrama alaikumul maitata wad dama wa lahmal khinzir. Hanya kami mengharamkan kamu makan darah, makan bangkai dan daging babi. Jadi innama adatu hasrin wa ta'kidin. Nah, nak menghasar dan nak mengkuatkan. Hanya sesungguhnya tidak yang lain kami haramkan kamu daging babi. Oh, kalau gitu tulang babi, lemak babi, perut muda babi, perut kitab babi, otak babi, boleh makan? Dua tu tak sebut tu. Daging yang haram gitu lah. Benar. Itu maka kita bukan ahli untuk ijtihad. Saya tak ada orang panggil kriteria untuk memahami dalil Quran dan hadis. Maka hak tu wajib kita kena taklid kalau kita bukan orang mujtahid mutlak. Ada pun hak ni wajib mujtahid. Sebab apa? Dalil dia mudah. Tengok. Dan bermula dalil, yakni dalil akli, dalil yang dibangsa fikir dengan kepala otak, akal kita. Dalil akli, mana dalil yang dibangsa pada fikir dengan kepala otak kita, yang menunjuklah ia dalil di atas mesti ngoti sungguh qiyamuhu ta'ala binafsihi. Ada Allah cara-cara zat, dan tentu tidak ada Allah cara-cara lain pada zat. Tentu tidak qiyamuhu bil ghairi. Itu. Jadi satu dalil, dua madlul dia panggil. Satu dalil, dua madlul. Dah. Kena takdir lah tu dalam kitab itu tulis tu. Kita baca ni takdir lah. Nah. Apa dalilnya itu? Ialah bahawasanya tak ada rojok mana-mana tatmimul kalam. Jika tiada berdiri, yakni jika tiada ada ia Allah. Berdiri situ mana ada. Jika tiada berdiri ia Allah, jika tiada ada ia Allah dengan sendirinya ini, dengan bangsa zat. Itu. Dengan sendirinya, dengan cara-cara zat, bahkan berkehendak, berhajat ia Allah kepada zat. Kalau dia tu bukan zat, maka dia sifat. Bila dia sifat tak boleh duduk dengan diri sendiri. Dia kena tupai benda lain. Tupai di zat. Itu cara dia nak faham dah ni. Bahkan ia Allah, bahkan berkehendak, berhajat, mana berkehendak? Berhajat ia Allah kepada zat. Kalau dia tu bukan zat, maka dia sifat. Kalau dia sifat, tentu dia berhajat kepada zat. Kerana sifat tak boleh berdiri dengan diri sendiri. Putih duduk sendiri boleh? Tak boleh. Nah, pergi kedai kata saya nak beli putih. Putih apa? Biar dak. Putih diri putih. Cat dak ke? Putih diri putih. Wak mari cat putih. Saya tak boleh cat, saya nak putih. Mampu 10 kali kiamat tak boleh lagi mak mari barang berapa putih saja, tak ada tepek dengan zat. Nah, piah putih ke, jubah putih ke, nah, meja putih ke, seluar putih ke, cat putih, kena adalah tupai di zat. Kerana putih tu sifat. Di kedai nak beli masing saja. Tergarang dah. Gapo dia mu nak masing? Masing saya nak masing. Masing sekilo. Nah, manis sekilo. Boleh? Tak boleh, kerana manis masing ni sifat. Tak boleh bercerah tanggal, kena tupai di zat. Itu. Jadi kalau Allah bukan zat, nescaya dia sifat. Kalau dia sifat, nescaya berhajat ia kepada menumpang zat. Kalau gitu nescaya adalah ia Allah sifatun. Sifatun mana? Satu sifat. Kalau gitu Allah tu sama setara dengan kudrat, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Allah salah kira itu ni. Sifat sama setara. Dah sifatun, satu sifat. Dan keadaannya Allah itu sifatun, satu sifat itu mustahilun, perkara tentu tidak. Lagi dak. Perkara tentu tidak, lagi dak. Tak boleh terima dengan kepala otak.
Sebab apa mustahil? Ni ilak pada kata mustahil. Kerana jika ada ia Allah sifatun. Kalau Allah, ni orang panggil jika ni, jikalau ni fardu takdir. Nah, fardu takdir. Benda tak jadi sengerti, fardu takdir. Wak lolok kata, al-qadiyatul fardiyatu la taqtadil wuku'. Qadiyah fardu takdir itu tidak membawa ke perkara itu benar-benar berlaku. Hanya nak ambil natijah daripada fardu takdir tadi, benar-benar Tuhan itu ialah zat, bukan satu sifat yang menumpang pada zat. Itu seperti Allah Ta'ala kata, lau kana fihi ma alihatun illallah la fasadata. Kalau ada lagi pada langit bumi ni Tuhan lain pada Allah, hacul lebur. Nah, lau tu apa? Fardu takdir. Jikalau ada tak Tuhan lain pada Allah? Langit tak ada. Kalau ada, jadi mana? Hacul lebur. Hacul lebur tak? Tak. Mana Tuhan? So, tak ada lola. Itu natijah nak ambil. Ini cara ulama kita nya, ngaji sifat 20, ngaji ilmu tauhid akidah ni memang tiru uslub Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan dak ambil falsafah Yunan ke apa dak. Nah, falsafah Yunan tak kayak Aflatun ngaji benar. Aristotle ke apa ngaji ni. Tuhan ada Allah. Apa gitu? Apa gerak? Ada kata sifat 20 tak? Nuh. Apa? Falsafah Yunan, Greek tool Yunan. Mana Aflatun, Aristoteles tu kok ngaji. Oh, parah. Kena gitu. Aflatun mukmin Nah, begitu. Kerana apa mustahil? Kerana jika ada ia Allah sifatun. Kalau Allah tu satu sifat, gitu. Nescaya jawab bagi jika. Nescaya tiada bersifat ia Allah dengan sifat ma'ani dan maknawiyah. Iyalah, kalau tidak bersifat dengan ma'ani tentu tidak bersifat dengan maknawiyah. Kenapa? Karena maknawiyah tu malzumatun lil ma'ani. Nah, izan tafal lazim intafal malzum. Bila ternafi lazim maka ternafi malzum. Bila orang tu kata Tuhan tak ada sifat perkuasa, maka keadaannya Allah empunya sifat perkuasa pun ternafi juga. Itu. Jadi maknawiyah sini ialah maknawiyah mukhtalafun fih. Maknawiyah ada dua. Nanti nak masuk perbahasa sifat maknawiyah tu payah sikit maknawiyah tu. Tu. Kalau maknawiyah hak mujma'un 'alaiha itu tak ada kaitannya dengan perbahasan sifat 20. Itu Mu'tazilah pun isbat. Mana kaunuhu qadiran, keadaannya zat Allah yang Maha Amat berkuasa. Itu Mu'tazilah pun tidak ingkar. Dah. Dan itu tidak malzumatun lil ma'ani, bukan malzum bagi ma'ani dak. Sebab apa? Sebab Mu'tazilah ingkar sifat ma'ani. Mu'tazilah ingkar tak sifat ma'ani? Ingkar. Mu'tazilah kata Allah tidak punya sifat. Sebab tu digelarkan Mu'tazilah tu mu'attilah, fuak yang mentaktilkan zat Allah, mengkosongkan zat Allah daripada sifat. Patut Allah berkuasa dengan zat. Allahu qadirun bi dzatihi, Allahu muridun bi dzatihi, Allahu alimun bi dzatihi. Itu. Tapi kalau ahli sunnah wal jamaah, Allahu qadirun bi qudratihi hiya sifatuhu, Allahu muridun bi iradatihi hiya sifatuhu, Allahu alimun bi ilmihi huwa sifatuh. Gitu. Allah zat yang maha berkuasa dengan perkuasanya itu ialah sifatnya. Allah maha menentu dengan penentunya itu ialah sifatnya. Allah maha mengetahui dengan pengetahuannya itu ialah sifat yang ada di zatnya. Gitu ahli sunnah wal jamaah. Jadi kalau nafi ma'ani, nafi maknawiyah. Tapi tiba-tibanya maknawiyah, Mu'tazilah tidak nafi. Ini menunjuk kata maknawiyah yang diisbatkan oleh Mu'tazilah itu bukan maknawiyah yang kita perbahas dalam sifat 20. Sebab nantinya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dia tak bila maknawiyah. Nah, nafi maknawiyah, nafi pada bila lah. Nah, nafi pada bila. Satu. Sedangkan orang yang nafi maknawiyah kafir. Kafir ulama ya, kafir. Nafi ma'ani tak kafir. Ada ni. Ablah. Nafi maknawiyah kafir. Nafi ma'ani tak kafir. Kenapa? Sebab sifat ma'ani tak sebut dalam Quran. Cuma difaham dengan secara dilalah iltizamiyah, dengan secara lazim. Nah, automatik. Adapun maknawiyah yang dikatakan kafir kalau kita nafi, itu maknawiyah dengan mana zat, bukan sifat dah. Iaitu maknawiyah mujma'un 'alaiha. Allahu kaunuhu qadiran,
keadaannya zat Allah yang maha berkuasa. Siapa engkar tu? Kafir dulu. Tanpa awak mari lawan kau kafir dulu. Tu. Adapun kaunuhu qadiran, hak kita akan bicara dalam sifat 20 kita ni, bukan kaunuhu qadiran yang mana keadaannya Allah yang maha berkuasa, bukan. Lepas tu kaunuhu qadiran, keadaannya Allah yang empunya sifat berkuasa. Kaunuhu qadiran ai kaunuhu zatun muttasifatun bil qudrati. Itu. Nah, itu lagu tu dah. Jadi kalau Allah tu satu sifat, tiada nescaya tiada bersifat ya Allah dengan segala sifat-sifat ma'ani dan ma'nawiyah. Bila tu nak sebut, nak bahas ma'ani dan ma'nawiyah, yang lagi akan datang, yang lagi akan datang oleh sebutnya, oleh perbahasannya. Itulah. Ya. Kudrat boleh bersifat dengan kudrat, tak leh. Kudrat boleh bersifat dengan iradat, tak leh. Kudrat boleh bersifat dengan ilmu, tak leh. Kudrat boleh bersifat dengan hayat, tak leh. Kudrat boleh bersifat dengan samak, basar, kalam, tak leh. Kalau kudrat boleh bersifat dengan kudrat, macam tadi, kudrat yang ada di kudrat boleh bersifat dengan kudrat. Kudrat boleh bersifat dengan iradat, mana iradat boleh bersifat dengan kudrat. Nah, iradat yang ada di kudrat tu pula boleh bersifat dengan ilmu. Ilmu yang ada di iradat pula boleh bersifat dengan hayat. Tak. Pening siapa hak hidup, siapa hak mengetahui ni? Iradat hak mengetahui. Hak hidupnya ilmu dah tu. Tuhan ni, Tuhan tak ada gapo sekarang, berat. Nah. Tu jadi kalau Allah tu ialah satu sifat, maka tidak boleh bersifatlah ia dengan segala sifat wujudiyah yang lain. Karena sifat wujudiyah tidak boleh bersifat selain daripada diri dia tu sudah sifat wujudiyah. Dan iaitu tiada bersifat ia Allah dengan segala sifat ma'ani itu batilun, dusta, batil, palsu, bohong. Kerana apa? Ilak pada batil. Kerana menunjuk, kerana memberi reti. Gitu, menunjuk ni memberi reti. Karena memberi reti, menunjuk, mana memberi reti bi berapa dalil atas bersifatnya Allah dengan segala sifat ma'ani dan ma'nawiyah. Sama ada dalil naqli atau dalil naqli. Sama ada dalil bangsa fikir dengan akal atau dalil yang disebut dalam Quran dan Sunnah. Mana? Banyak. Innallaha ala kulli syai'in qadir wa huwas sami'ul basir. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum wa tawakkal 'alal hayyil qayyum. Banyak dalam Quran sebut fa'alul lima yurid. Tu. Walau syaa rabbuka. Banyaklah. Wa kallamallahu Musa taklima wa kallamahu rabbuhu. Itu banyak dalam Quran disebut sifat Allah Taala bersifat. Lagi pula kalau Quran tak kita fikir akan tengok langit bumi besar gini semua. Boleh ke kalau Tuhan tak bersifat apa kuasa kudrat buat? Tak boleh kalau Tuhan tak bersifat apa kuasa buat. Kalau dia tak bersifat kudrat, artinya dia bersifat dengan al-ajzu, lemah. Kalau lemah boleh buat langit bumi. Jangan kata langit bumi sebelah sayap nyamuk hak original pun tak boleh buat. Cari kerajaan mana, Jepun, Korea mana, Amerika mana, boleh buat tak sebelah sayap nyamuk hak original. Jangan hak tiruai, hak plastik itu boleh tak buat. Hak original. Mana kalau ada mesin ngecek ori kolokal dia boleh tahu. Sebelah sayap nyamuk, sayap lalat. Jangan kata dua belah. Jangan kata seekor lalat. Jangan kata seekor semut. Sebelah sayap lalat, sayap nyamuk hak original. Tak ada sebutir kerajaan mampu buat. Sebab apa? Lemah neraka makhluk kan. Langit bumi besar gemuk begini, toke hak lemah buat. Toke hak tak ada sifat penentu buat. Kalau Tuhan buat dengan tak tentu, buat dengan bergamuk gitu. Jadi mana langit bumi ni? Kepala duduk bawah, kaki duduk lah ke atas gitu. Dah Tuhan buat dengan tentu. Tuhan buat dengan tentu. Dalilnya Tuhan tentu kalau gapo dia nak buat. Tengok masjid ni berlaku banjir tak dulu? Ada dah berlaku dulu, ramai dulu.
40 tahun. Lama dah 40 tahun. Kalau kira-kira setahun berlalu tu adaknya tak banjir lah. Betul tak? Tak banjir. Setahun berlalu. Oh, adaknya tak banjir. 2 tahun hukum adak dah dipanggil tak banjir. Paknya banjir 2021 deh. Habis rapek cuba tu nak ayat kata Tuhan buat dengan dia kandak, dia tentu. Bukan dengan tabiat. Bukan dengan semula jadi dah. Bukan dengan ada. Dah. Tuhan buat dengan tentu. Sedia kala lagi. Tuhan tentu tarikh tanggal sekian-sekian, tempat ni banjir. Tempat ni selai rumah. Orang ni accident. Orang ni mati sakit, gapo semua ikut tentu. Tuhan tentu sedia kala. Tuhan tak buat gapo hak dia tak ada tentu. Dia buat gapo hak dia tentu. Tu. Sebab tu bila pak kena tu kan. Bagi orang mukmin radina billahi rabba. Allah aku puas hatilah Allah Taala tu aku. Pak kena kau orang hak kurang iman sikit. Guano Tuhan buat gini ni. Dia tanya Tuhan. Guano Tuhan buat gini. Bapa Tuhan buat saya gini. Dia tanya Tuhan pula bapa Tuhan buat. Tak boleh mu tanya Tuhan. La tus'alu amma wa hum yus'alu. Mu tak boleh tanya Tuhan. Tuhan akan tanya mu. Sini. Ya tukar dia Tuhan. Tuhan pula makhluk. Dia tanya Tuhan apa buat gini? Tuhan nak buat gapo ikut dia. Dia buat gapo dia tentu. Balik kita hamba ni buat kerja hamba. Kena ujian bala sabar. Tinggi lagi redha, tinggi lagi taslim. Jatuh maksiat, taubat. Jatuh dalam taat ibadat, syukur. Jatuh dalam nikmat, takwa. Itu tugas kita. Bukan jatuh dalam nikmat, lepas tak ingat ke diri, lupa jadi mangguk Allah ke mana kat dada. Tu. Jatuh dalam bala. Tuhan tak sayang aku lah ni, Tuhan benci dengan aku ni. Tuhan ni buat apa Tuhan buat gini. Ni tanya tu. Pula dah. Jatuh dalam maksiat, malah dah taubat 2 3 4 kali buat pula. Malah ngaku pergi. Tak kena tu. Cara mikir tu tak kena. Sebab apa? Sebab tak ngaji. Email tak kuat. Tu. Habis. Dan tengok. Atau sikit lagi. Jika berkehendak, kayak 2 makna qiyamu ta'ala bin nafsi dah ni. Jadi kalau Allah Taala tu bukan ada bahasa zat, nescaya dia sifat. Kalau dia sifat, nescaya tak boleh bersifat selain daripada diri dia. Tu sifat wujud dia ada, maka batil. Kenapa? Karena Allah berjerut kita mau dengan secara akal kita mesti Tuhan tu bersifat dengan sifat qudrah, iradah, ilmu. Mesti dia hayat, hidup. Takkan mati. Mati no awana dah sini. Hayat. Mesti sama basar dan kalam. Itu. Kalau dia sifat, tak boleh bersifat dengan sifat tadi. Maka batin. Atau jika berkehendak ini berhajat ya Allah kepada yang menjadikan dia Allah. Kalau Tuhan pula berhajat kepada yang menjadi, tak boleh lepas kepada orang yang buat dia. Nescaya adalah ya Allah tu baharu. Allah makhluk juga lah. Ada permulaan bagi ada. Dulu Tuhan tak ada. Lepas tu bila ada Tuhan lain buat dia, mak dia pun ada tanggal sekian-sekian gitu. Kalau gitu dia supaya kita ke. Kita dulu tak ada. Baru ada 31/8/89 boh tobik daripada umur kita. Ada lah kita. Dulu tak ada. Baru Tuhan lah gitu juga. Baru juga Tuhan. Pak kalau baru, jisim-jirim sifat dia pun arak juga. Tu tengok. Dan yaitu baharu Allah Ta'ala mustahilun. Kala tentu tidak lagi boleh terima dalam kepala otak kita. Kenapa mustahil? Kerana telah terdahulu, baru yang lepas. Wajib kidamnya tu bukan kidamahnya. Tu lebih buat. Wajib mesti kidamnya Allah Ta'ala. Hari tu ngaji molek-molek dah Allah Ta'ala tu sedia kidam. Apa makna kidam? La awwala li wujudihi. Tidak ada awal bagi adanya. La bidayata li wujudih. Tidak ada permulaan bagi adanya. Tiba-tibanya dia berajak kepada yang mengada, yang membaharukan dia. Mana dia baru? Kalau dia baru bermakna dia tidak kidam. Sedangkan kita belajar dah Tuhan mesti kidam. Kalau dia tu tidak kidam, dia berajak, bermakna dia tu tak lepas. Sedangkan Allah Ta'ala ghaniyun hamid. Dah. Tuhan terkaya, tak berajak ke apa. Kita duduk semaya pasal ni bukan dia duduk berajak kita. Lama duk anggap kita semaya. Tuhan ni sedap ni batu gagah dia, kita duduk raja semaya ke dia ni. Kalau kafir habis licin pun Tuhan tetap Tuhan. Wa man yashkur
Wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Dan ni siapa yang bersyukur? Syukur makna apa? Sarraful 'abdi 'ala ni'mah ila ma khuliqa li ajli. Dia khija ke apa hak Tuhan beri, ikut Tuhan suruh ke apa, Tuhan kandak ke apa. Siapa syukur, Tuhan kata tak ada hak lain dah, dia syukur untuk diri dia juga. La azidannakum, aku tambah lagi nikmat. Bukan kata kita semaya, puasa, sedekah, zakat ke apa. Hei Tuhan ni, kau gagah ni, malah aku semaya biar lemah sekali. Hei, bukan. Kata ni, dia tak berajak gapo dengan kita. Dia lepas dengan kita. Lepas serba-serbi, tak ada berajak sikit pun dengan ibadat kita, dengan hukum yang dia wajib kata kita. Nah itu. Lepas tu, wa man yakfur, siapa yang kufur nikmat Allah. Dak maya, dak puasa, dak zina, togok arak, kafir nah yang bahkan. Nah, wallahu wal ghaniyul hamid. Allah terkaya, dia tak berajak apa-apa. Tuhan tetap tu Tuhan. Walau sebuti bumi ni kafir habis licin wal iyazubillah. Tuhan tetap Tuhan. Ha. Bukan kata letih, lemah, Tuhan lembek, kafir habis dah popok ni. Hei bukan. Ha tu bukan gitu Tuhan eh. Tu. Maka sabiklah, yakni sabik mana kejam, yakin, pacoklah di dalam hati berdirian yang adanya Allah dengan sendirian, dengan bahasa, dengan cara-cara zatnya Allah. Dan apabila sabik yakni tetap kejap di hati kita demikian itu, mustahil ini istihalah lah, tentu tidaklah lawannya lawan qiyamu ta'ala binafsihi, iaitu lawan qiyamu ta'ala binafsihi berkehendaknya, yakni berhajatnya Allah kepada zat atau berhajatnya Allah kepada yang menjadikan dia Allah, yakni qiyamu ta'ala bil ghairi, yakni yahtaju ilal mahalli aizati wa yahtaju ilal fa'ili ay mukhassisi, mustahil ala Allah. Habis. Kemudian insya-Allah kita sambung semula pula keenam wahdaniyatun. Ni sifat penting juga ni. Sifat wahdaniyah, bersangatan esa Allah Taala. Itu terjemah dengan secara nak jadi tepat. Nah, karena tak pada kata wahdaniyah tu taklil mubalaghati. Nah, taklil takkidil mubalaghah. Taklil bukan mubalaghah, li takkidil mubalaghah. Nak takkid lagi kedalaman makna esa Allah Taala. Itu. Nah, wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Kita sambung semula pula insyaallah taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam. Wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqqihna 'ilma asy-syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani wa sallallahu sallama ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Para hadirin semua, sebagaimana yang